Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita pada kali ini bertajuk Chemical Equilibrium. Chemical Equilibrium adalah suatu pengajian ataupun studi berkenaan dengan reversible reaction. Apakah yang dimaksudkan dengan reversible reaction? Maksud reversible reaction ialah reaction that occur in both direction, that is in forward and backward atau reverse direction. Okey, contoh untuk tindak balas reversible reaction adalah seperti berikut. Contohnya kita mengambil suatu tindak balas. Ini kita namakan sebagai reversible reaction, iaitu jika kita ada reaktan A plus B, mereka bertindak balas untuk menghasilkan C dan D. Tetapi apa yang berlaku seterusnya ialah C dan D ini bertindak balas pula untuk menghasilkan kembali A dan B. So, reversible reaction ini biasanya kita simbolkan dengan anak panah dua hala begini. Ini kita namakan sebagai forward reaction, manakala yang ke belakang ini kita namakan reverse reaction ataupun backward reaction. Apa perbezaannya dengan reaction yang bukan reverse ataupun irreversible reaction? Irreversible reaction contohnya kita ambil NaOH dan HCl apabila mereka ini bertindak balas, ya. Apabila mereka ini bertindak balas menghasilkan NaCl dan air. Tetapi air dan NaCl mereka ini tidak bertindak balas untuk menghasilkan kembali NaOH dan HCl. Apabila kita plotkan graf concentration of reactant dan produk reactant, contohnya NaOH dan produk, kita dapati untuk irreversible reaction ataupun non-reversible reaction ini kepekatan concentration of reactant akan berkurang dengan masa. Dia berkurang dengan masa. Okey, sampailah pada satu ketikanya concentration of reactant akan habis, ya, dan concentration of product akan meningkat. Okey, dia akan meningkat sampailah pada suatu masa dia akan menjadi constant. Dia menjadi constant apabila reactant ini sudah habis, ya, reactant sudah habis bertindak balas, maka concentration of product, contohnya NaCl, dia akan menjadi constant. Jika kita perhatikan di sini, reaktan pada akhirnya akan habis kosong, ya. Dia akan menjadi kosong untuk irreversible reaction. Okey. Tetapi bagi reversible reaction, apabila kita plotkan graf concentration versus time, concentration of reactant dia akan berkurang. Dia akan berkurang with time. Okey. Begitu juga tapi untuk concentration of product dia akan menjadi semakin meningkat, ya. Dia akan meningkat sampailah concentration of both reactant dan produk ini menjadi constant. Jika kita perhatikan, kita dapati untuk tindak balas reversible reaction ini, concentration of reactant tidak habis. Okey, tetapi pada masa yang sama kita juga boleh menghasilkan produk. Okey, kenapakah ini berlaku? Kerana dalam tindak balas reverse, okey, apabila reactant bertukar menjadi produk, tapi pada masa yang sama produk akan juga tertukar menjadi reaktan kembali. Menyebabkan pada setiap masa, okey, concentration reaktan itu akan kembali terhasil.
ya, menyebabkan untuk reversible reaction ini concentration produk atau concentration of reactant akan masih lagi wujud pada setiap masa. Okey, jika kita lihat concentration reactant dia akan berkurang dengan masa. Manakala dia akan berkurang dengan masa sehinggalah dia mencapai constant, ya. Manakala produk juga akan meningkat. Okey, tetapi dia tidak terus meningkat. Dia akan menjadi constant juga pada suatu masa tertentu. Pada masa concentration reactant dan concentration produk menjadi constant, mereka akan constant pada masa yang samalah ini, ya. Okey, pada masa mereka menjadi constant ini, kita namakan sebagai tercapainya keadaan equilibrium, ataupun kita namakan pada masa dia mencapai concentration reactant dengan produk itu adalah menjadi constant. Okey, ini mencapai apa yang kita namakan sebagai dynamic equilibrium. Dynamic equilibrium. Apabila sistem ini mencapai dynamic equilibrium, okey, concentration of reactant dan concentration of product akan menjadi constant. Kerana rate, ya, kadar tindak balas forward, iaitu R ni bertindak balas, kadarnya untuk menghasilkan produk menjadi sama. Okey, pada awalnya kadar reactant menjadi produk tu adalah tinggi. Dan dia akan semakin berkurang. Kadarnya menjadi berkurang dengan masa kerana concentration reactant berkurang dengan masa lah. Tetapi concentration produk meningkat dengan masa menyebabkan kadar pembentukan menjadi reactant menjadi semakin bertambah. Sehinggalah kadar tindak balas forward dan kadar tindak balas backward ataupun reverse direction ini menjadi sama. Pada masa itulah tercapainya dynamic equilibrium. Apabila kita plotkan graf, okay, rate versus time, kita akan dapati apabila sistem itu mencapai dynamic equilibrium, di sini dynamic equilibrium, rate forward, okay, dan rate reverse menjadi sama, ya. Rate forward, ini rate tau, rate versus time, ya. Rate forward, okey, pada awalnya rate dia tinggi, reactant nak bertukar jadi produk tu tinggi sebab banyak reactant. Tapi semakin lama concentration reactant berkurang, maka kadar tindak balas dia pun berkurang. Tetapi rate produk nak hasilkan reactant menjadi semakin bertambah kerana semakin banyak produk terhasil dan kadar dia nak menghasilkan reactant tu bertambah tinggilah sampailah kedua-duanya menjadi sama. Bila dia menjadi sama, okey, ini kita dapati sistem itu sudah achieve dynamic equilibrium. Jadi apabila sistem achieve dynamic equilibrium, kamu kena ingat dua condition berikut terhasil, iaitu concentration reactant dan concentration produk adalah constant, ya. Rate forward sama dengan rate reverse. Okey. Untuk reversible reaction, jika kita lihat ada ketikanya bergantung kepada nilai constant, equilibrium constant, concentration of reactant, kemungkinan apabila mencapai dynamic equilibrium, kemungkinan concentration reactant boleh lebih tinggi daripada produk.
adakah situasi lain boleh berlaku? Reaktan, concentration reaktan lebih tinggi daripada produk ataupun sama? Ya, memang boleh berlaku. Contohnya kalau kita lihat, so dia mungkin juga boleh berlaku apabila sistem itu mencapai equilibrium, concentration reaktan, concentration reaktan kemungkinan boleh sama dengan concentration produk, ya. Ataupun kemungkinan juga boleh berlaku keadaan di mana concentration produk lebih tinggi daripada reaktan apabila sistem achieve dynamic equilibrium. Jadi, ada 3 graf yang boleh kita lukiskan untuk concentration bergantung kepada nilai reaction constant. Okey, sama ada reaktan boleh tinggi daripada produk ataupun kemungkinan reaktan, concentration reaktan dan produk adalah sama apabila sistem achieve equilibrium, ataupun kemungkinan juga concentration produk lebih tinggi daripada concentration reaktan, ya, bergantung kepada nilai equilibrium constant. Apakah itu yang kita namakan sebagai equilibrium constant ataupun kita simbolkan sebagai KEQ? Kita ambil contoh bagi suatu tindak balas, iaitu kita ada 2A plus B produce 3C plus D. Okey, apakah yang dinamakan sebagai equilibrium constant? Equilibrium constant ialah ratio of concentration produk kita bahagikan dengan concentration of reactant powerkan dengan stoikiometrinya. Okey, untuk contoh tindak balas ini, untuk menuliskan equilibrium constant, ya, kita boleh tuliskan dalam 2 bentuk. Okey, jika tindak balas tersebut seperti ini, kita nak lukiskan dalam ada 2 bentuk, iaitu dalam keadaan concentration dan juga dalam keadaan pressure, ya. Okey, jika kita nak express equilibrium constant dalam bentuk concentration, kita akan tuliskan dia sebegini, iaitu kita ada, sebab dia concentration we put as Kc, ya. Jadi Kc, ya, Kc adalah sama dengan concentration C power of 3 times concentration D power of 1. Tapi tak payah tulis lah, ya. Okey, dividekan dengan concentration A power of 2, concentration B power of 1. Okey, ini kita ada equilibrium constant. Equilibrium constant ini hanya boleh dikira jika sistem sudah mencapai dynamic equilibrium. Nilai equilibrium constant ini dia hanya akan berubah dengan suhu, ya. Okey, mari kita lihat contoh kegunaan equilibrium constant. Okey, contohnya kita ada satu tindak balas A produce B. Nilai equilibrium constantnya adalah 0.5. Andai kata kita memulakan suatu tindak balas, dengan reaktan concentration dia adalah sebanyak 0.5 molar, dan dia turun, selepas sistem achieve dynamic equilibrium, kita dapati concentration A menjadi 0.2. Kita boleh anggarkan berapa concentration B, iaitu bagaimana kita kira? Kita tahu bahawa equilibrium constant adalah 0.5, ya. Ini kita ekspreskan dalam Kc lah, ya. Ini dalam Kc sebenarnya. Sebab kita menggunakan concentration. Jadi jika kita nak mengetahui berapa concentration B, kita masukkan nilai equilibrium constant 0.5 kat sini. Maka kita boleh mengetahui berapakah concentration akhir produk yang mungkin kita akan dapat lah. So, ini mestilah 0.1, ya.
Okey, andai kata kita mulakan concentration A dengan 2 dan pada masa sistem tu achieve dynamic equilibrium concentrationnya 1, kita boleh anggarkan bahawa concentration B adalah 0.5 kerana apabila kita bahagikan concentration B dengan concentration A, dia mesti dapat 0.5. Ini adalah contoh kegunaan bagi nilai equilibrium constant Kc, ataupun juga kita boleh ekspreskan equilibrium constant dalam bentuk Kp. Equilibrium constant terdapat dua cara kita nak ekspreskan dia. Satu adalah dengan menggunakan concentration, satu menggunakan pressure. Ya. Okey, contoh kita ambil tindak balas Haber ini, ya. N2 plus 3H2 produce 2NH3. Okey. Jika kita nak melukis, kita nak memberikan nilai Kc, equilibrium constant dalam bentuk concentration, kita akan tuliskan beginilah. Concentration NH3 power of 2. Concentration NH3 power of 2. Kenapa power of 2? Sebab ada 2 kat sini. Divide dengan concentration of reactant. Reactant, nitrogen, koefisien dia 1 lah. Ya. Manakala koefisien untuk hidrogen ada 3. So, power of 3. Jika kita nak ekspreskan equilibrium constant dalam bentuk pressure, okay, kita dapati, okay, pressure of NH3 power of 2. Dividekan dengan pressure of NH2 darabkan dengan pressure of H2, hydrogen, power of 3. Ya. Jadi, jika kita lihat, ya, equilibrium constant kita boleh express dalam dua bentuk, iaitu dalam bentuk Kc dan Kp. And perlu diingat, ya, bagi sistem gas, macam inilah sistem dalam keadaan gas. Ya, sistem dalam keadaan gas, kita boleh ekspreskan equilibrium constant dalam bentuk Kc dan juga Kp. Tetapi bagi sistem dalam keadaan aqueous, kita hanya boleh ekspres dalam bentuk Kc sahaja. Bagi sistem berikut, iaitu dalam bentuk aqueous begini, sistem hanya ada nilai Kc. Kenapa? Sebab dia dalam bentuk aqueous. Dia tak ada pressure. Jadi expressionnya hanya melibatkan expression untuk Kc sahaja. Perlu diingatkan juga, semasa nak express equilibrium constant, solid dan pure liquid tak termasuk dalam expression Kc dan Kp. Ya. Jadi, sebagai contoh, mari kita lihat soalan tutorial. Itu kita akan buat pada video yang seterusnya.